Di akhir zaman ini, manusia sibuk mengejar rezeki. Manusia serabut memikirkan kerja sehari-hari. Hingga akhirnya, hidup jadi penuh keserabutan. Hingga akhirnya, hidup dipenuhi tekanan. Hilang sudah rasa bertuhan. Hilang sudah rasa ketika bersembahyang. Ya Allah, bantu hamba-Mu ini ya Allah. Bawalah aku keluar daripada resah memikirkan rezeki kepada resah memikirkan hari pertemuanku nanti. Ketika bertemumu wahai pemilik rezeki. Amin ya Allah. Tetapi gagal untuk mencari keperluan, mencapai tujuan dan matlamat. Kenapa dia hidup di dalam dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita peluang, masa dan ruang, juga keinginan untuk sama-sama teruskan perkongsian kita pada kali ini dalam siri yang ke-4 ini, yang mana insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan ayat yang pertama di dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kalau kita perhatikan, terdapat segolongan manusia yang merasakan dirinya ini tidak bertuhan. Apa yang dirasakan itu adalah kerana kehidupannya mengejar apa yang akan dia dapat dan apa yang dia lakukan di hadapan esoknya, tanpa ada apa-apa undang-undang ataupun apa-apa peraturan yang diikat dengan undang-undang yang paling besar, iaitu undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dia rasakan bebas, dia nak buat apa dia boleh buat. Dia rasa, dia fikir, dia hati dia rasa nak ke sini dia boleh pergi, nak buat ini dia boleh buat, tanpa ada satu pun perasaan iaitu ada kuasa yang mengawal segala kehidupannya dan peraturan-peraturan dalam hidup ini. Akhirnya manusia rasa diri dialah yang menentukan segala apa yang dia perlu buat dan dia perlu dapat dalam hidup. Kadang-kadang idea dan ilham dia rasakan mesti datang daripada perahan otaknya semata-mata, tanpa dia rasakan itu adalah hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Ataupun ketika mana dapat rezeki, dia rasakan rezeki, pendapatan yang dia dapat itu adalah hasil titik peluhnya yang bersungguh-sungguh bekerja. Kerana saya bekerja bersungguh-sungguh, saya mesti dapat. Tanpa dirinya merasakan bahawa yang memudahkan urusan rezeki, yang membuka peluang demi peluang dalam hidup dia untuk dia pergi melangkah lebih jauh dalam karier, pekerjaan dan juga pencarian rezekinya, tak dirasakan itu adalah susunan dan aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia merasakan diri dia asing daripada Tuhan. Dia tidak dapat melihat di manakah peranan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dalam erti kata yang lain, dia lupa kepada Tuhan. Setiap hari yang disibukkan
adalah bagaimana nak mencari keperluan-keperluan asas untuk diri dia. Bila disebutkan keperluan asas, apa yang dibayangkan adalah untuk mengenyangkan perut, untuk melegakan perasaan dengan happy dan joli-joli. Bila sebut saja keperluan asas yang dilihatnya beras, bawang, gula, kalau ada teh, kopi, itu keperluan asas. Ataupun ada sekarang, zaman sekarang ini, gadget adalah satu keperluan asas. Kenderaan keperluan asas, rumah, tempat tinggal keperluan asas, tanpa dirasakan bahawa Allah itu adalah keperluan asas dalam hidup. Bagaimana dengan Allah? Adakah Allah tidak tergolong daripada keperluan asas untuk hidup kita, tuan-tuan? Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala bukan menjadi keperluan asas dalam hidup seseorang manusia, maka timbullah kehidupan yang hanya mengejar keperluan untuk hidup, tetapi bukan mengejar keperluan untuk mencapai matlamat hidup. Saya ulang sekali lagi. Jadilah fenomena iaitu manusia berkejar-kejar untuk mencari keperluan untuk meneruskan hidup, dalam erti kata untuk terus bernyawa dan bernafas, tetapi gagal untuk mencari keperluan mencapai tujuan dan matlamat kenapa dia hidup di dalam dunia ini. Maka akhirnya penat-penat hidup berakhir dengan pengakhiran hidup. Berlalu begitu sahaja masa yang telah dilalui. Inilah satu perkara yang malang dalam hidup kita. Sebab itu kita bincangkan pada hari ini, Bismillah, dengan nama Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita melafazkan ataupun kita membacakan kalimat ini, Bismillah, maksudnya dengan nama Allah. Perasan tak ada sesuatu yang seakan-akan tertinggal di belakang. Dengan nama Allah, macam ada benda yang tergantung. Maka di dalam ayat surah Al-Fatihah ini, lafaz yang kita bacakan ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ini, Allah biarkan satu perkara yang secret ataupun tak terjawab lagi di hadapan, iaitu apa sebenarnya yang melengkapkan dengan nama Allah. Sebagai contohnya, aku makan dengan nama Allah, barulah sempurna ayat itu. Tetapi kalau dengan nama Allah, so what? Apa sebenarnya dengan nama Allah? Memberikan kepada kita satu gambaran yang sangat luas, iaitu kita seharusnya melakukan setiap perbuatan dengan nama Allah. Maknanya ketika saya nak makan, Bismillah, dengan nama Allah. Saya makan dengan nama Allah. Saya nak minum, Bismillah, saya nak minum dengan nama Allah. Saya nak tidur, Bismillah, iaitu saya nak tidur dengan nama Allah. Saya nak hidup, Bismillah, saya nak hidup dengan nama Allah. Maknanya setiap perbuatan yang kita lalui dalam hidup ini perlu diletakkan bersama-samanya, iaitu menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana seseorang itu melafazkan Bismillah dengan nama Allah, maka sebenarnya kita telah meletakkan urusan yang kita buat ini bersama-sama itu adalah urusan Allah. Maknanya kalau kita kerja, Bismillah, dengan nama Allah kita bekerja, maka bekerja itu menjadi urusan kita dan juga urusan Allah. Dalam erti kata urusan melaksanakan perintah Allah. Waktu kita nak makan bersama-sama itu kita baca Bismillah, bermakna urusan makan itu juga merupakan urusan yang diredai dan disukai oleh Allah. Kita nak capai pahala dan juga sayang Allah daripada perbuatan makan kita tadi. Nampak tak tuan-tuan besarnya Bismillah dalam kehidupan kita? Ketika kita melafazkan Bismillah, perkataan ini juga memberikan kefahaman, nak rasa dalam jiwa kita bahawa keberkatan dan kebersamaan dengan Allah itu sentiasa terikat dalam jiwa seorang hamba.
siapakah Allah yang kita sebut itu? Dengan nama Allah, siapakah Allah ini? Allah adalah pencipta kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang kita kasihi dan kita sembah dia. Kerana apa? Kerana nikmat dan juga pemberian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita sangat-sangat luas, menyebabkan hamba tadi tertunduk hatinya untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan berterima kasih kepada Allah, perasaan syukur kerana Allah beri kepada kita banyak perkara yang kadang-kadang kita tidak sempat untuk meminta, Allah sudah beri dan lengkapkan dalam keadaan sangat sempurna, menyebabkan seorang itu tertarik, terikat dan sentiasa mendambakan kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rahmat ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang sangat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang tak sedar bahawa dirinya ini bertuhan, sehingga dia tidak tunduk hati dia dalam setiap perbuatan dia, tidak mengiringi nama Allah, dan tujuan melaksanakan urusan kehidupan dia ini, dia tidak ikat dengan kehendak Allah. Sebab itu kita tengok ramai orang bila dia berniaga tidak ada bismillah dalam perniagaannya, maka berlakulah tipu menipu, mengurangkan timbangan, songlap sana songlap sini. Dalam rumah tangga, tuan-tuan, cuba perhatikan, bila tidak ada bismillah dalam rumah tangga, maka segala perintah Allah diketepikan, aurat tidak terjaga, percakapan antara suami dan isteri tidak terjaga, caci maki mula berlaku, umpat mengumpat. Kerana apa? Kerana tidak ada bismillah dalam kehidupan. Justru tidak ada keberkatan. Yang lebih utama lagi, tidak dibawa bersama urusan membina keluarga itu, tidak dibawa bersamanya urusan perintah Allah. Maknanya dalam urusan rumah tangga tidak ada Allah campur tangan dalam rumah tangga dia. Bayangkan bagaimana nak mendapat keberkatan, bagaimana nak dapat ketenangan. Ramai orang yang tidak rasakan bertuan hidup ini. Hidup ini tak dirasakan ada Allah yang memiliki kita, maka kita akan buat sesuka hati dan sewenang-wenangnya. Analoginya mudah, tuan-tuan. Bayangkan seorang yang diberikan amanah untuk jadi pembantu rumah, orang gaji kita katakan. Duduk dalam rumah, diberikan segala keperluan, diberikan segala yang diperlukan untuk dia bekerja, segala kemudahan disediakan. Bekerjalah dalam rumah ini dengan baik, jagalah amanah rumah ini dengan baik, jangan jangan buat sewenang-wenangnya. Tiba-tiba pada satu hari tuannya keluar, satu hari tuannya outstation, maka ditinggalkan orang gaji ini. Orang gaji ataupun pekerja ini tiba-tiba, wah, suka hatinya dia bila tuan dia keluar daripada rumah dia tadi, rumah tempat dia bekerja tadi. Sukanya hati dia sehingga apa dia? Sehingga dia rasakan segala-gala ni milik dia. Oh, dia buat sesuka hati. Dia baring atas sofa, dia buka aircon penuh satu rumah, lilap semua lampu dia buka. Dia buat sesuka hati dengan rumah tuan dia. Maka bagaimanakah keadaan manusia apabila dia rasakan dunia ini kepunyaan dia, dunia ini bukan milik Tuhan, maka dia akan buat sesuka hati, yang mana akhirnya dia melanggar perintah Tuhan dia tadi untuk menggunakan ataupun memanfaat dan menjaga rumah tadi dengan baik. Dia melanggarnya kerana apa? Dia rasa diri dia sudah tidak bertuan. Dia rasa dia bebas dan dia buat segala-galanya. Yang inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan. Apabila manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan untuk buat segala apa yang dia kehendaki, maka mulalah berlaku kerosakan demi kerosakan. Kerana apa? Kita dah bincang dah sebelum ini. Syaitan sentiasa menunggu-nunggu peluang manusia yang gagal mengawal hawa nafsu, maka kerosakan akan dibawa ke dalam kehidupan seseorang itu oleh syaitan tadi. Maka sebab itu kita kena lazimi bismillah dengan nama Allah dalam setiap perbuatan dan pekerjaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Ketika kita melafazkan bismillah, kita mohon keberkatan Allah, kita iringi nama Allah. Ini sebagai tanda apa dia tuan-tuan? Hati kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, kita bercinta dengan Allah. Kita sedang meraih kasih sayang Allah. Kita sedang apa dia? Kita sedang dilamun oleh cinta daripada Sang Pencinta yang mencintai kita sesungguh-sungguhnya. Bayangkan Allah yang menjaga kita, yang mencipta kita, yang memberi makan kepada kita, yang memberikan nafas nyawa yang tidak perlu dibayar ini kepada kita, oksigen yang disediakan secukupnya untuk kita hidup. Allah sediakan mata, tangan, kaki dan sebagainya untuk kita melakukan amalan hidup kita ini, memenuhi keperluan hidup kita ini. Orang yang rasa semua ini, dia akan berterima kasih kepada Allah dan dia ingin bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila bercinta dengan Allah, ketika manusia ini bercinta, datang rasa sayangnya kepada Allah. Allah jaga saya, Allah berikan segala kecukupan kepada saya. Allahu Akbar. Maka seseorang itu akan sentiasa sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita bercinta kan tuan-tuan. Bila kita sayang seseorang ini, kita sebut-sebut kebaikan dia, kita ingat-ingat dia sentiasa, kita tidak lekang daripada sebutan dan ingatan kita namanya. Begitulah gambarannya orang yang melafazkan bismillah ketika mana dia nak buat kerja, ketika dia nak melakukan sesuatu aktiviti. Ini menandakan dia ingat siapa yang beri kepada dia segala-galanya. Dia iringi nama orang yang berjasa kepadanya, yakni nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lupa kepada jasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia nak buat sesemua perkara ini semata-mata kerana dia, semata-mata untuk dia. Dia iringi doa, dia iringi nama Allah di dalam setiap lafaz perbuatan dia dan sebagainya. Seterusnya, bila dia bercinta dengan Allah, dia nak buat apa sahaja yang orang yang dicintainya ini suka. Begitu kan? Bila kita bercinta, bila kita dilamun oleh cinta, kita nak buat sesuatu ni semuanya nak suruh orang yang kita cintai itu suka apa yang kita buat. Kadang-kadang dalam rumah tangga, suami nak memikat hati isteri, dia buat sesuatu yang isteri dia suka, diberikan hadiah, betul tak? Dia buat sesuatu perkara yang dia rasa isteri dia ataupun pasangan dia suka kalau dia dapat, dia tolong kemas rumah. Malam-malam dia tolong kemas rumah, isteri dia penat-penat bangun esok, cantiknya rumah, siapa yang kemas? Abang lah yang kemas. Sebab apa? Dia nak cuba dapatkan kesukaan daripada isteri dia. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bercinta dengan Allah, dia akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan suatu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menambah-nambah lagi amalan tersebut. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita kata seorang ibu suruh anak dia, sebagai contoh, Alim contohnya, tolong angkat kain dekat jemuran, kalau hujan nanti tolong angkat kain, letakkan dalam rumah, masukkan dalam rumah. Mak nak pergi kedai contohnya, maka anak dia kata insya-Allah baik mak, dia buat. Bila waktu nampak dah mendung sikit, dia pun keluar ke tempat ampaian, dia angkat kain, kemudian dia bawa masuk. Bila mak dia balik, mak dia jenguk, hujan. Dia pun tengok dekat ampaian, betul, anak dia ni dah selesaikan tugasan dan tanggungjawab dia. Dia dah angkat kain. Mak dia pun cuba pergi tengok tempat yang selalu mak dia letakkan kain. Biasanya ada bakul dan sebagainya kan. Mak dia tengok, dekat bakul tak ada kain pula. Tak ada kain. Sepatutnya dah ambil kain, adalah dalam bakul tu. Tak ada. Kat mana dia letak? Letak kat sofa budak ni. Dia pun pergi tengok kat sofa, pun tak ada. Kemudian dia cari lagi. Bila dia buka almari, subhanallah, semua dah terlipat. Semua dah tersusun elok.
semua dah rapi disusun oleh anak dia tadi. Apa perasaan mak dia? Sangat sayang, sangat suka, betul tak? Sebab apa? Sebab si Anis tadi tu, anak dia tadi tu, dia buat bukan sekadar tanggungjawab, tetapi kerana dia nak meraih kesukaan ibu dia. Apa yang ibu dia paling suka, itulah dia cuba buat. Maka anak dia tadi ni bukan sekadar angkat baju, bukan sekadar letak je macam tu, tanggungjawab dah selesai, tetapi dia buat lebih daripada tu untuk disukai oleh ibu dia. Dia lipat satu-satu dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Lebih lagi lah antara hamba dengan Allah ketika kita dibuai cinta Allah, kita bercinta dengan Allah, maka kita akan buat semua kalau boleh apa yang Allah suka terhadap kita. Inilah hakikat cinta. Sebab itu bila kita lafazkan bismillah, lafaz bismillah kita ini perlu ada satu rasa dan ada satu makna yang mendalam, iaitu setiap kali saya nak buat sesuatu, saya akan buat sehabis baik dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang betul-betul bekerja kerana Allah, bila dia baca bismillah dengan nama Allah, aku nak bekerja cari rezeki, aku akan cuba cari rezeki yang paling Allah suka. Bila saya nak jaga anak, bismillah, saya akan jaga anak dengan jagaan yang sangat rapi, sangat teliti sebab Allah suruh dan Allah suka. Bila saya melayani pasangan saya, suami saya, isteri saya, bismillah, sebab apa? Saya nak buat sesuatu yang Allah paling suka. Allahu Akbar. Indahnya perasaan apabila bismillah menusuk ke dalam kalbu kita. Kita bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita nak pikat kasih sayang Allah dengan bismillah. Kita nak pikat rahmat Allah, kita nak pikat perasaan cinta Allah kepada kita dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perbuatan kita. Dalam erti kata mudah, kita ni sedang mabuk cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mabuk cinta ya Allah. Sayang sungguh dengan Allah, sungguh-sungguh dengan Allah, sehingga kita nak buat sesuatu yang Allah tak suka, kita rasa diri kita sendiri dah terguris hati nak buat dosa sebab tak sanggup nak melukai Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sangat-sangat cinta. Bayangkan indahnya perasaan bila ada di dalam hati kita perasaan ingin bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang benar-benar beriman ini, kecintaan dia kepada Allah ini sangat-sangat mendalam dan dahsyat cinta dia. Allahu Akbar. Dan ketika mana bila kita ingat kepada Allah, maka Allah pasti akan ingat kepada kita. Bila cinta ini sudah bertaut dengan Allah, kita ingat sentiasa dengan melazimi nama Allah, diiringi sentiasa dalam perbuatan kita bismillah, bismillah. Minta ya Allah, bagi aku, nak bagi yang terbaik kepadamu ya Allah. Aku nak buat kerana aku cinta kepadamu ya Allah. Aku nak buat kerana dah banyak kau bagi cinta kepada aku. Aku nak balas balik cintamu ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah dalam setiap perbuatan kita. Itu tandanya kita ingat Allah. Adakah Allah akan lupakan kita, tuan-tuan? Adakah Allah akan lupa kepada kita, sahabat-sahabat? Iaitu hamba-Nya yang sungguh-sungguh nak ingat dia. Itu yang pertama. Yang seterusnya, apabila kita syukuri nikmat Allah, bila kita rasa syukur dengan pemberian Allah, kita ingat nama dia dalam setiap pekerjaan kita, itu tanda kita syukur, tuan-tuan. Itu tanda kita rasa dalam bahasa hati kita, kita rasa berbunga-bunga cinta kita kepada Allah. Tak lupa nama dia dalam setiap perbuatan. Kita bersyukur dengan nikmat Allah, kita tambah lagi ingatan kepada Allah. Dan jangan lupa, ketika hamba-Nya bersyukur kepada Allah, Allah juga bersyukur kepada hamba-Nya. Macam mana Allah nak bersyukur kepada hamba-Nya? Tuan-tuan, Allah Asy-Syakur, Allah yang maha berterima kasih, Allah yang maha mengingat segala jasa kebaikan hamba-hambanya, Allah yang sentiasa balas jasa hamba-hambanya dan tidak menyia-nyiakan. Inilah tanda syukur kepada hambanya daripada Allah, iaitu Allah akan menambahkan kasih sayang,
melimpah-limpah kepada dia. Allah akan tambahkan keberkatan dalam hidup ketika hamba lafazkan bismillah, bismillah, bismillah dalam setiap kerjaan. Di situlah datang keberkatan, melimpah-limpah kebaikan dan berpanjangan kebaikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda Allah syukur, berterima kasih kepada hamba dia. La in syakartum la azidannakum. Allah sebutkan dalam Al-Quran, jika sekiranya kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Kenapa Allah tambah? Ini disebabkan kerana Allah mensyukuri hamba-hambanya. Allah berterima kasih kepada hamba-hamba. Justru marilah kita sama-sama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menyebut nama Allah sentiasa dalam setiap amalan kerja kita ini, Allah juga akan sebut-sebut hamba dia di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Hambanya yang bangun tengah malam sebut dan seru nama Allah. Allah bagi tahu kepada malaikat, lihatlah bahawa para malaikatku, lihatlah hamba-Ku ini bangun malam untuk jumpa aku. Aku dah sediakan di sisi aku syurga-Ku, tempat tinggal kehormatanku, dan aku beri pengampunan kepada dia. Allahu Akbar. Allah sebut nama kita. Allah sebut nama kita di kalangan makhluk-makhluk langit, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini menandakan besarnya fadilat ataupun kelebihan orang yang sentiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Justru boleh tak tuan-tuan, kita buat satu amalan yang mudah-mudahan Allah beri istiqamah kepada kita sebagai tanda kita syukur kepada Allah. Syukur tanda kita diberikan kefahaman ini oleh Allah. Kita azam dan kita doa sungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, bantu kami untuk sentiasa ingat kepadamu. Boleh tak tuan-tuan? Bantu kami untuk sentiasa ingat kepadamu. Dan azam dalam diri, apa tindakan yang kita nak buat adalah dimulakan hari kita ini dengan menyebut nama Allah dan akhiri hari kita juga dengan menyebut nama Allah. Ini tanda kita syukur. Bangun daripada pagi, apa yang kita terlintas dalam kepala kita, syukur Allah bagi kepada kita peluang untuk kita hidup, untuk kita bekerja, untuk kita beramal, untuk kita bertaubat dan memperbaiki amalan kita. Syukur kepada Allah, sebutlah nama Allah. Alhamdulillah, terima kasih, segala puji bagi Allah. Sebab kita ada doa kan, Alhamdulillah, syukur. Bila kita nak buka pintu bilik kita sebagai contoh, sebutlah bismillah dengan nama Allah. Ketika mana kita nak mulakan bersihkan badan kita, niatlah dalam hati, ya Allah, aku bersihkan ini untuk aku nak menghadap kamu, ya Allah. Setiap amalan kita terikat dengan ingat kepada Allah. Bismillah, dengan nama Allah saya nak buat semua perkara dalam hidup saya. Allahu Akbar, tenangnya hati. Apabila kita sentiasa ingat kepada Allah, sudah tentunya ingatan kita itu akan mendorong perbuatan kita ini melakukan perbuatan yang soleh, amal-amal yang baik. Mana ada orang nak buat benda jahat, ingat Allah. Mana ada orang nak ambil dadah, dia baca bismillah sebab dia ingat Allah, sebab dia tahu Allah larang. Sebab itu bismillah dapat menjadi pelindung juga kepada kita, tanda cinta Allah kepada hamba yang mencintainya. Justru syukurnya, ya Allah, Allah bantu kami dengan kefahaman ini. Kami dapat amalkan satu amalan yang mudah, simple tetapi sangat powerful. Sebab ini adalah manifestasi cinta seorang hamba, iaitu cinta saya kepada Allah, iaitu saya nak cuba lazimi melafazkan bismillah dalam setiap amalan saya. Saya nak cuba lazimi ingatan Allah ketika di mana awal saya nak buat sesuatu perbuatan. Saya nak ingat Allah dulu, baru saya nak buat sesuatu. Mudah-mudahan ketika saya nak buat sesuatu yang baik, saya ingat Allah, dia menjadi ibadah kepada saya. Allahu Akbar. Pergi kerja jadi ibadah, dapat pahala tuan-tuan, bukan dapat gaji saja. Jaga anak bukan dapat penat, tetapi dapat pahala. Jaga suami, jaga isteri, bukan dapat cinta suami saja, tetapi dapat cinta Allah. Untung tak jadi orang beriman, sangat-sangat beruntung. Sebab apa? Sebab kita ada cinta yang menjadi keperluan asas kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah
apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat menjadi amalan kepada kita supaya ia bernilai ibadah setiap masa. Allah cinta kepada kita, kita berusahalah nak meraih cinta Allah, dan kita juga nak membugarkan perasaan cinta dengan menyebut-nyebut nama Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tuan-tuan, Alhamdulillah dalam topik 4 ini, pemula hidup bertuhan, kita yakin dan percaya bahawa Allah adalah pengurus dan juga pemilik kepada kehidupan kita. Jadi sahabat-sahabat, dalam ayat ini kita sedar bahawa hari ini ramai orang beragama tapi tak bertuhan. Jadi bagaimana kita pada hari ini mahu menyerahkan urusan kita seluruhnya pada Allah? Sebab kalau tidak, kita akan rasa sangat tertekan, sangat tension, tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Urusan yang sepatutnya Allah uruskan, kita rasa kita nak uruskan segala-galanya. Kita tak yakin dengan pemilik kepada urusan-urusan yang kita ada ini. Jadi sahabat-sahabat yang saya kisah sekalian, apa yang Allah mahu kita buat dan apa yang anda belajar daripada ayat tersebut. Jadi daripada ayat tersebut kita semua percaya bahawa hidup ini Allah mahu kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sentiasa mahu kita ingat kepada Dia setiap masa. Allah mahu kita sentiasa berserah dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disitulah terletaknya keberkatan hidup dan juga tenangnya hidup kita bila kita serahkan segala-galanya kepada pemilik kepada segala urusan kita pada hari ini. Dan sahabat-sahabat yang saya kisah sekalian, apa yang anda mahu dan perlu untuk praktiskan daripada ayat ini, iaitu apa yang kita nak rutinkan selepas ini tuan-tuan daripada ayat ini. Jadi daripada ayat ini, mari sama-sama kita niatkan dan tanam azam untuk kita sama-sama laksanakan, iaitu apa? Setiap pagi selepas bangun tidur, kita mulakan hari kita dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Dan sebelum kita tidur, selepas urusan harian dan sebagainya, sebelum kita tidur, kita tutup juga dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa sahaja kerja buat kita, kita mulakan dengan kalimat yang sangat mulia ini, Bismillah, supaya kita serahkan jiwa kita, urusan kita kepada pemilik kepada segala urusan, dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disitulah pemula hidup bertuhan. Iyaka praktis Quran.